harga barang dah mula naik. Lepas tu OPR pun naik. Gaji kita pun sekarang ni naik sampai 1,500 average. Memang tak boleh jadi tak boleh survive boleh kata korang semua. Lepas tu sekarang ni pun smartphone dah makin banyak, harga pun tak murah. Smartphone sekarang ni sudah menjadi sebuah benda yang penting, keperluan untuk setiap orang lah. Tambah lagi dari segi kerja or even tengah study tu, smartphone penting lah. Yes, korang boleh beli smartphone bajet dengan harga 500, 600 gitu. Tapi let's be real, penggunaan pada jangka masa yang lama tu memang tak boleh go lah. Disebabkan telefon ni dibina untuk digunakan pada jangka masa yang pendek, setahun setengah tu. So apa alternatif dia sekarang ni? Beli flagship? Mahal sangat. So jawapan dia kat sini adalah korang beli X flagship. Masa aku X flagship kat sini bukanlah X flagship 4 tahun lepas, 3 tahun lepas. Dia lebih kepada 2 tahun lepas ataupun tahun lepas yang X flagship. Kalau korang tengok lah phone-phone Android tahun lepas, harga dia memang merudum gila bapak. Contohnya telefon Samsung, OnePlus dan banyak lagi lah. So inilah masanya untuk korang beli phone-phone X flagship ni. Tambah lagi dengan harga barang mahal ni, aku rasa lebih baik korang beli phone second je daripada korang beli phone baru kan. Apa beza yang ketara sangat? So untuk video hari ni aku nak share dengan korang semua beberapa X flagship yang berbaloi yang korang patut beli untuk tahun ni. Jadi tak nak buang masa, jom kita mulakan video ni. Okey, untuk telefon yang pertama ni adalah Samsung Galaxy S21. S21 yang biasa saja, bukan Plus ataupun Ultra. Yes, harga Plus dengan Ultra tu lebih mahal sedikit lah, lebih 2,000 macam tu. Tapi kalau korang dapatkan versi Plus ataupun 21 Plus tu actually quite good jugalah untuk tahun ni, disebabkan semua spesifikasi dia lebih kurang. Cuma S21 ni dia lebih kecil dan lebih compact lah untuk orang guna tu kan. First kali benda yang aku suka pasal S21 ni mestilah Samsung punya software support, di mana dia bertahan selama 4 tahun plus 1 untuk dia punya security update. So 5 tahun lah untuk security dan juga 4 tahun untuk OS yang update. So korang boleh pakai pada jangka masa yang lama jugalah, walaupun phone tahun lepas kan korang dapat lagi 3 tahun macam tu. So kinda worth it lah untuk tahun ni kan untuk beli. Untuk chipset dia pula bagi aku still relevant. Exynos 1200 ni walaupun tak se-powerful macam Snapdragon 888, tetapi bagi aku ni dah cukup okey lah. Kalau korang nak main game tu boleh je, tak ada masalah. Tetapi nak pergi level tinggi tu tak adalah sangat. Untuk screen dia pakai screen Dynamic AMOLED, memang mantap. Lepas tu dia punya refresh rate pun tinggi 120Hz. So dia punya hardware still up to date untuk tahun ni lagi lah. Tapi malang sekali untuk bateri dia tak besar sangat lah, iaitu 4000 mAh saja, dan dia tak datang dengan charger. So tu macam kelemahan dia yang agak besar lah. Tetapi kebanyakan orang sekarang ni semua dah ada charger. Ataupun kalau korang nak spend lebih sikit, korang belilah gun charger ataupun charger yang Ugreen yang support USB PD tu. Beli lah 50W ke apa kan, boleh pakai lama dan dia support untuk fast charging pada telefon tu. So tak ada hal dekat sini, cuma korang kena spend lebih sikit lah untuk charger tu. So overall S21 ni antara phone X flagship yang mungkin orang kata macam Exynos tak bagus, tapi Exynos 1200 ni bagi aku okey je. Aku pun pernah guna S21 Ultra, chipset dia memang really good lah untuk tahun lepas lah. Tahun ni still up to date, tapi tak powerful macam chipset sekarang ni lah. Ok, untuk phone yang kedua pula adalah phone daripada OnePlus, iaitu OnePlus 9. Korang boleh dapatkan dia harga bawah 2,000 dah sekarang ni. Harga dia pun aku rasa still good. Phone ni antara phone yang aku minat lah yang keluar tahun lepas. First kali dia pakai Snapdragon 888, still relevant, quite powerful walaupun isu panas tu ada, tapi powerful kan, tak boleh bising sangat lah kan. Lepas tu selebihnya pula dia pakai screen Full HD dengan 120Hz refresh rate, very nice, memang smooth. Bateri dia pun boleh tahan besar juga, iaitu 4500 mAh, plus ada charger lagi iaitu 65W. Lepas tu 65W ni pun bagi aku memang laju lah charging, walaupun phone tahun lepas, tapi charging dia still up to date lah dengan apa yang ada tahun ni. Lepas tu kamera dia pula dia ada collab dengan Hasselblad, so gambar yang dihasilkan tu nampak lebih natural lah warna dia, sebabkan collaboration di antara dua ni. Kau dapatlah warna yang orang kata lagi prefer lah daripada compare dengan phone-phone sebelum ni, OnePlus macam OnePlus 8 ataupun OnePlus 7 tu. Cuma satu kelemahan dia dekat sini adalah telefon ni tak ada OIS, walaupun phone flagship tapi tak ada fungsi ni. Aku pun macam confused juga, tapi itulah masalah dia kan. Apabila tak ada OIS ni, video kau mungkin tak stable sangat, dia paksa digunakan EIS, so kau punya video ada crop. Lepas tu untuk nak emote pun dia tak cantik sangat, disebabkan dia tak ada physical stabilization. So kau memang tangan kau kena statik lah bila nak ambil gambar. Kalau tak statik, gambar tu tak cantik sangat lah. Tapi overall bagi aku OnePlus 9 ni a solid pick lah untuk telefon X flagship tahun ni. Ok, untuk phone yang ketiga pula adalah phone dari Apple, iaitu iPhone 12 mini. Korang boleh dapatkan dia dengan harga bawah RM2,000. Even 128GB pun kau boleh dapatkan bawah 2,000 dah sekarang ni. So harga dia memang dah jatuh. So kalau korang yang rasa nak beli iPhone, ini antara pilihan yang terbaik jugalah. But first kali Bionic A14 ni bagi aku memang cukup powerful. Memang kalau nak compare dengan tahun ni chipset pun macam Snapdragon 8 Gen 1 pun tak boleh lawan lagi Bionic A14 ni. So
Tak payah fikir sangat lah chipset ni. Walaupun bateri dia tak besar sangat, tapi still dia boleh tahan sehari. Lepas tu screen pun 60Hz saja, tapi screen OLED, so tak ada isu besar lah. Dia macam dari segi apa yang ditawarkan ni tak adalah ketinggalan sangat kalau nak compare dengan iPhone sekarang ni pun. iPhone 13, iPhone 13 mini tu dia macam sama je. Cuma 13 mini tu dengan 13 tu ada kamera upgrade sajalah. Tapi untuk 12 mini ni bagi aku okey lah apa yang ditawarkan. Nama pun Apple kan, kau boleh still flex lah dengan dia punya bawah kamera tu. So tak ada apa yang nak complain sangat kat sini lah. Lepas tu kau dapat sistem iOS yang memang stable gila kalau nak compare dengan Android. Aku minta maaf korang semua, memang aku boleh kata korang iOS way more stable daripada Android ni sendiri. Lepas tu dia punya video capability pun memang mantap. Bagi aku kamera iPhone ni biasa je kalau nak compare dengan Android. Aku rasa Android lawa lagi, tapi video undeniably memang iPhone pegang lah. So even iPhone 12 mini pun bagi aku video dia still cantik lagi. So kalau korang yang nak buat vlog pakai iPhone, ini antara phone yang boleh korang start lah untuk beginner tu. Mungkin korang tak nak spend lebih sangat untuk iPhone, this one is good lah. Lepas tu size dia yang kecil pun sangat sesuai lah untuk perempuan yang mungkin tangan kecil tu, dia nak cari phone yang kecil. Ini antara yang terbaik lah. Cuma kelemahan dekat sini, first kali dia tak ada charger. Memang ni antara yang siri yang pertama yang tak pakai charger. So kau kena pandai-pandai lah cari Ugreen punya USB PD ke. Lepas tu kau punya lightning cable tu boleh lah guna lah. Tu benda yang kau kena buat lah, mau tak mau tu kan, kalau kau first time pakai Apple. Lepas tu yang kedua pula, bateri dia memang kecil, boleh tahan sehari. Tapi kalau kau guna macam benda GPS, benda-benda yang heavy tu, tak tahan lama lah. So kau kena compromise lah bateri yang kecil dengan saiz yang kecil ni, tak tahan lama lah bateri dia. Ok, untuk dua phone yang terakhir ni adalah daripada Asus, iaitu Asus Zenfone 8 dan Zenfone 8 Flip. Ok, untuk Zenfone 8 ni adalah telefon paling compact lah untuk Android series yang keluar pada tahun lepas. Tahun ni Zenfone 9 akan keluar pada hujung bulan ni, so stay tuned for that lah. Tapi kalau korang tak nak spend lebih je Zenfone 9 tu, ini pun dah cukup ok. Pertama sekali saiz dia memang kecil, 5.9 inci je, macam ni je kan. Lepas tu pakai Snapdragon 888. Dia macam kau fikir balik, wish ni macam iPhone mini tapi Android version. So that's nice lah kalau korang yang cari phone compact. Aku rasa ni is the best one lah. Harga dia pun bawah 2000 je mat. Aku pun terkejut juga, tapi still one of the best Android phone yang keluar tahun lepas. Sebab saiz yang kecil. Cuma salah satu benda yang aku dengar lah, isu dengan Zenfone ni, dia cepat panas sikit sebab dia kecil kan. Kalau korang yang main game tu mungkin ni tak sesuai sangat lah. Tapi untuk keseluruhan hardware tu still relevant. Screen 120Hz, ada fast charging, bateri pun tak besar sangat tapi still ok lagi. Dan aku rasa korang akan puas hati lah. Cuma kalau kau nak cari kelemahan dekat Zenfone 8 ni, mungkin kamera dia ada dua je, dia tak ada telefoto, so kurang sikit lah. Tapi kalau korang nak kamera yang best, Zenfone 8 Flip ni is the way to go lah. First kali dia lebih kurang je macam Zenfone 8 ni, cuma saiz lebih besar. Dan satu lagi dia ada motorized camera. So kamera belakang ni dia boleh pergi ke depan untuk dijadikan sebagai selfie camera. So korang punya selfie tu memang nampak Mamma Mia, very sharp lah, very cantik lah. Bukan takat kau nak ambil gambar biasa, ultra wide boleh untuk selfie dan juga telefoto. Tak tahu lah kau nak zoom jerawat ke apa tu, yang tu bukan masalah aku lah. Ikutlah nak guna apa untuk telefoto. Tapi memang korang akan puas hati punya lah. Plus disebabkan yang menggunakan motorized camera ni, korang tak ada selfie camera. So korang punya phone tu tak ada notch lah. So memang kata full display punya screen, tak ada notch, memang style, memang mantap bila guna tu. Cuma satu peringatan aku lah kat korang semua, peringatan yang penting lah bila pakai phone motorized. Tapi cuma pakai phone motorized ni, dia macam tak tahan lama sangat lah, disebabkan dia moving mechanism. So bila masa saja dia boleh berhenti berfungsi dan korang tak boleh guna selfie camera lah. So tu benda korang kena ingat lah. Tapi still lah, benda yang sangat-sangat menarik lah untuk telefon yang hadir pada tahun lepas. So itu adalah 5 telefon yang aku suggest untuk korang semua yang menarik bawah 2000 dan sangat sesuai untuk digunakan pada tahun ni lagi. Telefon ni aku pilih mengikut kategori yang macam ni lah. First kali dia punya software, dia punya hardware, dan overall penggunaan tu orang suka ke tak. Jadi macam kau nampak kan, disebabkan software tu, dekat sini lah kenapa aku tak pilih macam Realme, Oppo, Vivo or even Xiaomi sendiri. Sebab software diorang yang agak bermasalah. Masa aku bermasalah, contoh pergi Xiaomi banyak bugs dan dia punya software update pun tak konsisten. Lepas tu macam Vivo, Oppo dan juga Realme banyak bloatware. Dia macam kau beli phone second, tak best lah dapat benda-benda macam ni. Dia macam kurang shock lah bila phone-phone kau dah beli murah, lepas tu tengok iklan lagi macam aduh, benda mat kan. Tapi kalau korang nak beli phone second macam Xiaomi, actually not bad jugalah. Harga lagi murah kan. Dulu masa dia keluar murah, sekarang lagi lah murah. So tu pilihan korang sendiri nak pilih yang mana satu kan. So itu sajalah untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.